Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar anak-anak murid Ustazah semuanya? Jadi Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi samping beraya dan juga di rumah bersama ibu bapa, jadi saya mengharapkan murid-murid semua teruskan belajar walaupun melalui online. Jadi tajuk pada hari ini yang saya nak sampaikan ialah mengenai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasulnya. Sebagaimana kita dah tahu, semua orang pun dah tahu, ada 4 kitab semuanya yang diturunkan kepada para nabi, para rasul. Jadi apakah kitab-kitab tersebut? Mungkin semua dah tahu kan? Semua dah tahu, tapi walaupun dah tahu, kita ulang kajilah balik supaya tak terlupa. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama Zabur. Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, kepada kaum Bani Israel. Yang kedua ialah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani juga, dan kepada kaum yang sama, iaitu kaum Bani Israel. Kalau sekarang kita panggil kaum Yahudi lah. Yang ketiga, kitab Injil, iaitu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Suryani, juga kepada kaum Bani Israel. Dan yang akhir iaitu kitab yang keempat, iaitu kitab Al-Quran. Tak lain tak bukan kepada Nabi kita yang dikasihi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa Arab. Jadi kitab Al-Quran ni bukan kepada satu bangsa saja, satu kaum saja, tapi kepada seluruh umat manusia, termasuk kaum jin. Dan Al-Quran ni dijamin kekal sehingga hari kiamat. Berbeza dengan kitab Zabur, Taurat, Injil yang sebelumnya. Sebab kitab Zabur, Taurat, Injil ni hanya sesuai untuk kaumnya saja, kaum tertentu saja, iaitu kaum Bani Israel saja. Tetapi Al-Quran untuk semua bangsa, semua umat, semua bangsa, dan dia dijamin kekal sehingga hari kiamat. Juga diturunkan kepada kaum jin. Jadi apakah sebabnya Allah turunkan kitab kepada manusia? Walaupun kita telah diberikan akal, digunakan akal kepada kita, tapi Allah tetap juga menggunakan kepada umat manusia melalui para nabi, para rasul, kitab. Jadi tujuannya tak lain tak bukan, antaranya pertama, mengajar manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, mungkin kita kenal, kita anggap tak tahulah, macam Nabi Ibrahim dulu kan, dia tak kenal Allah. Dia ingatkan bulan tu Allah, bila malam keluar bulan dia ingatkan itu Allah, bila matahari keluar waktu siang dia anggap tu adalah Allah. Jadi akhirnya dia berdoa supaya dia dielakkan daripada perbuatan yang menyentuhkan Allah. Jadi kalau tak diturunkan Alkitab untuk diterangkan, mungkin kita tak kenal siapa Allah yang sebenarnya, yang kita layak menyembahnya, yang kita layak untuk memohon pertolongan kepadanya. Yang kedua, sebagai panduan untuk beribadah. Andai kata kita tak ada kitab, tak ada Al-Quran, tak ada kitab, mungkin kita tak tahu macam mana cara nak berwuduk, cara berpuasa, cara nikah antara adik-beradik bolehkah, diharuskankah, kita tak tahu. Jadi bila adanya Al-Quran, bila ada kitab, jadi kita tahu sedikit macam mana cara-cara untuk beribadah. Contohnya mengerjakan ibadah haji, nak berpuasa daripada pukul berapa sampai pukul berapa, apa syarat-syaratnya contohnya. Jadi semua diterangkan dalam kitab, dalam Al-Quran. Kalau kita sekarang dalam Al-Quran. Ketiga, mengajar hukum hakam. Kalau tak, kita tak pasti kebarangkaliannya, hukum halal, hukum haram, hukum harus, hukum makruh dan sebagainya. Tak tahu, tak pasti. Takut kita terlanggar, terbuat perkara-perkara yang haram. Arak tu haram, berzina tu haram. Mungkin kita tak pasti, tak tahu. Tapi bila adanya Al-Quran, adanya kitab diturunkan, kita dapat tahu perkara-perkara yang haram dilakukan, perkara-perkara yang boleh kita lakukan, perkara-perkara yang wajib kita lakukan. Keempat, mengajar cara-cara perhubungan sesama manusia. Cara berhubungan, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Nabi, akhlak kita bersama manusia. Contohnya dengan ibu ayah, akhlak kita dengan kawan-kawan, akhlak kita dengan guru, orang yang lebih dewasa daripada kita, cara makan, cara qada hajat,
cara masuk tandas, cara nak tidur. Kalau kita tengok Islam ni sangat kata syumul. Syumul ni maksudnya sempurna. Semua ada peraturan. Nak tidur ada peraturan, nak makan ada peraturan. Untuk menambahkan kepala ada dia punya sunat-sunatnya. Nak tengok wajah di cermin pun ada doanya. Melangkah kaki ke tandas pun ada doanya. Semua tu membawa kepada pahala. Jadi sangat orang kata sangat sempurna. Jadi maknanya kita dapat tahu semua ni daripada Al-Quran, daripada kitab-kitab, menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat seperti syurga, neraka dan sebagainya. Kemungkinan kita lebih fokus kepada Al-Quran lah. Jadi saya menerangkan pasal Al-Quran. Jadi kalau tak ada Al-Quran lah, misalnya tak ada panduan, kita kemungkinannya tak tahu cerita-cerita akhirat. Adanya alam barzah, alam kubur. Alam kubur tu dikatakan taman-taman syurga bagi orang yang banyak pahalanya. Dikatakan alam neraka bagi orang yang banyak buat dosa. Adanya pahala, adanya syurga, adanya sirat, adanya mizan, adanya syurga, ada 7 peringkat syurga, ada 7 peringkat neraka. Kisah Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun contohnya. Jadi banyak lagi kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran untuk jadikan iktibar. Semuanya terdapat dalam Al-Quran, dalam kitab. Maknanya sebagai panduan yang baik, boleh jadikan tauladan, yang tak jadikan sempadan. Seterusnya kita fokus kepada kitab Zabur dulu. Kitab Zabur ni turunkan kepada Nabi Daud AS untuk kaum Bani Israel, iaitu kaum Yahudi. Kandungan kitab Zabur ni lebih besar dari kitab Taurat dan Injil. Nampak tu? Lebih besar kandungannya, lebih padat, lebih terperinci bandingkan kitab Taurat dan Injil. Ia mengandungi perhabaran, cerita, zikir dan doa yang sesuai diamalkan untuk kaum Yahudi sahaja. Nampak tu Itu untuk kitab Zabur. Boleh ingat Kita teruskan. Apakah firman Allah, dalil yang Allah ada menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Kita tengok. Warabbuka, bismillahirrahmanirrahim. Warabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Maksudnya, dan Tuhanmu lebih mengetahui akan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah melebihkan setengah Nabi atas setengah yang lain, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud AS. Jadi kita teruskan lagi kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ni kepada siapa? Bahasa apa? Nampak tu kepada kaum siapa? Cuba tengok. Dan apa kandungan dia? Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS yang hidup sezaman dengan Fir'aun. Diturunkan kepada Nabi Musa AS untuk disampaikan kepada kaumnya. Kepada kaum Nabi Musa. Ia mengandungi pengajaran dan bimbingan untuk kaum Bani Israel sahaja. Jadi mengandungi pengajaran dan bimbingan untuk kaum Bani Israel. Maknanya tak sesuai diamalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kandungan asal kitab ini telah diubah oleh pendeta-pendeta. Nampak tu? Kandungan asal kitab ni dah diubah. Kalau ada pun kitab ni sekarang ni, dia tidak yang asli, yang original, bukan yang telah diciplak, yang telah diubah sesuai ikut dia punya nafsu, ikut dia punya selera mereka. Ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat tak boleh diguna pakai kerana telah dimansuhkan oleh Al-Quran. Nampak tu? Jadi bila diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sendirinya kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya termansuh. Apa maksud termansuh? Terbatal. Kandungannya terbatal, dah tak sesuai dan tak boleh diamalkan lagi. Jadi yang dijamin kekal hinggalah hari kiamat ialah kitab Al-Quran. Jadi rumusannya, Ustazah nak rumuskan, kita sebagai orang Islam, kita wajib percaya. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita wajib juga percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud AS dan kitab Taurat kepada Nabi Musa AS. Jadi fokus Ustazah hari ini 2 kitab saja, iaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Jadi kita wajib percaya walaupun kita umat Nabi Muhammad dan kita dah ada kitab, iaitu kitab Al-Quran. Walaupun begitu, kita wajib juga percaya yang Allah memang ada turunkan kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quran. Antaranya kitab Zabur
kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam dan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, semua kandungan kitab-kitab tersebut tidak lagi boleh digunakan, tak lagi boleh digunakan, kerana ia telah dimansuhkan dengan turunnya Al-Quran, telah dibatalkan, telah dihapuskan dan tak sesuai lagi diamalkan. Walaupun kemungkinan ada pihak Yahudi, orang-orang Yahudi diberanggapan kitab itu kitab yang orang kata yang sangat baguslah pada dia kan, yang terbaik untuk dia, tapi sebenarnya tak dipakai, tidak diguna pakai lagi sebab Al-Quran telah turun dan Al-Quran telah memansuhkan kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Jadi fokus Ustazah hari ini cuma 2 kitab saja, iaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Jadi kita akan sambung pada pelajaran akan datang. Jadi boleh baca dan ingatkan balik apa yang telah Ustaz terangkan tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.